Waalaikumsalam. Hmm. Hmm. Sekejap, 2 minit ni. Hmm. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapat kita berkumpul pada malam ni seperti biasa. Malam Selasa, Rabu malam Khamis. Rabu malam Khamis kita insya-Allah membincangkan berkenaan dengan tajuk berkaitan dengan Al-Quran. Minggu lepas kita ambil hari Khamis sebab tukar dengan Ustaz Fahmi Rusli jadi kita tukar hari, tapi tajuk masih sama. Kita bincang berkenaan dengan tajuk Al-Quran. So minggu ni pun macam tu juga, kita bincang berkenaan tajuk Al-Quran. Sebenarnya kita memang nak bincangkan tentang usul tafsir. Kalau kita dapat buka balik nanti kelas, kita akan bincang tentang usul tafsir. Cuma sekarang ni sementara tak boleh lagi nak fizikal, kita buat online. Kita akan bincang secara macam inilah. Kita ambil minggu by minggu apa tajuk penting yang boleh kita ambil daripada tajuk Al-Quran. So hari ni tajuk yang saya pilih adalah berkaitan dengan bagaimana manusia boleh tersesat dalam mengkaji Al-Quran. Bagaimana manusia boleh tersesat dalam mengkaji Al-Quran. Tajuk ni agak kontroversial lah. Sebab sebenarnya saya ada baca dalam satu forum ahli tafsir. Dia Multaqa Ahli Tafsir. Dia yang terbitkan banyak buku-buku terbaru berkaitan tafsir. Dia orang satu forum perbincangan. Sebenarnya perbincangan yang ada diterbitkan dulu tahun 2016. 2016 bulan 4 2016 dia orang ada bincangkan satu tajuk. Tajuk tu menarik sebab kita ada bincang dahulu macam mana Quran menjadi hidayah untuk kita. Dan kita dah sebutkan bahawa Al-Quran ni cara Allah Ta'ala beri hidayah tu ada dua sudut. Satu sudut hidayah yang bentuk taufik, yang mana bila Allah Ta'ala firmankan tentang Nabi SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tak beri hidayah pada siapa engkau nak, tapi Allah Ta'ala beri hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Dan engkau tak beri hidayah, hai Muhammad, kepada orang yang kau sayang, tapi Allah beri hidayah pada siapa yang dia kehendaki. Kemudian dalam masa sama Allah Ta'ala firman pada Nabi SAW, Allah nyatakan wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim, dan kau benar-benar beri petunjuk pada jalan lurus. So kita kata dari sudut itu kita faham hidayah ni dua sudut. So Al-Quran Karim macam tu juga. Allah Ta'ala tunjukkan kata Quran ni hudan linnas. Kadang Allah Ta'ala sebut hudan lil muttaqin. Hudan linnas untuk semua manusia. Tapi ada Allah Ta'ala sebut juga hudan lil muttaqin. Dan kita terangkan bahawa sudut masalah hidayah tersebut ada sudut yang dipanggil taufik dan ataupun irsyad. Taufik ni adalah bentuk pendapatan yang Allah Ta'ala tentukan, berikan pada seorang tu bantuan untuk dia sampai kepada jalan kebaikan. Maka Allah Ta'ala pandu dia, bawa dia. Sedangkan irsyad ini adalah apa yang dipegang oleh para anbiya, bawa hidayah, petunjuk, tunjuk pada orang jalan baik, jalan salah, jalan kebenaran, jalan kebatilan, tunjukkan yang betul dan salah supaya manusia boleh memilih.
Yang kebaikan mengatasi daripada keburukan. Kadang mungkin manusia tak faham. Maka Allah Ta'ala utuskan para anbiya bawa hidayah bentuk ini. Ini semua pegang. Mak bapak kita pegang. Guru-guru kita pegang. Kan? Kata para anbiya pegang hidayah yang sama. Hidayah yang umum. Hidayah khusus itu yang Allah Ta'ala beri pada khas orang-orang yang disayangi saja. Soal kulihal, tajuk malam ni kita nak bincangkan berkenaan dengan bagaimana Al-Quran ini tajuk saya kata tentu kontroversial. Bagaimana Al-Quran ni bagaimana manusia ni boleh tersesat dalam mengkaji Al-Quran. Al-Quran hidayah. Tapi macam mana boleh tersesat? So diorang dekat dalam forum yang kita forum saya kata Muntaqa Al-Tafsir tu, diorang bagi soalan macam ni. Soalan dia berbunyi, halillah yudillu bil Quran. Adakah Allah Taala akan menyesatkan dengan Al-Quran? Okay, basically tajuk ni sebenarnya diorang merujuk kepada firman Allah Taala surah Al-Baqarah ayat 26. Saya pastekan dia punya asas tajuk dia adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-26. Saya pastekan supaya boleh nampak. Tu. So, siapa-siapa tu tengok ayat tu. Kita baca pun, kita baca sikit-sikit. Kita baca laju sangat. Okay. Dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. So tajuk ni sangat penting serius ni, sangat penting. Sebab kadang-kadang bila manusia ni dia overconfident, dia kata takkanlah saya belajar Quran saya sesat, dia kata. Takkanlah saya boleh jadi tak kenal jalan kebenaran sedangkan saya ikut Al-Quran, saya follow Quran, guru saya ikut Quran, guru saya hafal Quran, dia kata. Jadi ketika tu bila dia cakap macam tu, saya secara peribadi kan, saya pernah jumpa seorang hamba Ta'ala, dia datang, dia mengkaji tafsir, konon kaji tafsir, dan saya kata dia sesat. Jadi dia kata kenapa? Saya sebutkanlah sebab dia kemudian bila dia kata dengan saya, dia kata apa? Takkanlah Al-Quran datang untuk menyesatkan manusia. Allah Ta'ala beri Quran untuk hidayah. Kenapa pula boleh jadi sesat? Kenapa manusia boleh jadi sesat sedangkan dia menghabiskan masa dengan Al-Quran? Menghabiskan masa dengan Al-Quran. Tapi kenapa tak jumpa? Kita boleh kata dia sesat juga. Ini problem. So Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kita bincang hari itu kan, Allah Ta'ala nyatakan hudal linnas. Quran ni Allah Ta'ala turunkan Quran petunjuk untuk manusia. Surah Al-Baqarah ayat 185 kan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas, bulan Ramadan yang turunkan dalamnya Al-Quran petunjuk untuk manusia. Tiba-tiba kita hendak bincang tentang soalan yang agak pelik. Bunyi dia adalah bagaimana manusia boleh sesat dalam mengkaji Al-Quran. Mengkaji Quran tapi dia sesat. Okay, jadi ketika dia cakap itu, saya pun baca Al-Quran ni. Ayat ni saya bacakan. Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Inna Allah, dengar betul Inna Allah SWT la yastahyi an yadriba mathala, tidak berasa malu untuk buat perumpamaan. Ma, seumpama, sekecil mana atau sebesar mana, ba'udatan, nyamuk. Fama fawqaha, dan apa lebih daripada nyamuk. Maksudnya lebih tu lebih besar atau lebih kecil dari nyamuk. Tak ada masalah. Allah tak ada semalu untuk beri contoh mana-mana sekalipun. Allah kata apa? Fa ammal ladina amanu, adapun orang-orang yang beriman, Allah Taala adapun orang beriman, fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, maka mereka akan tahu, mereka pasti tahu bahawa ia kebenaran dari Tuhan mereka. Siapa-siapa yang beriman akan tahu itu kebenaran dari Tuhan mereka. Wa ammal ladina kafaru, orang kafir pula, fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala, mereka pasti berkata, apa diinginkan Allah Ta'ala dengan ini sebagai contoh? Kenapa ini contoh Allah Ta'ala bagi? Tak ada contoh lain ke? Dia kata yang tu. Tak ada lagi bagus ke? Contoh Allah Ta'ala berikan. Sebab dia macam ni, dalam kisah ni turun datang. Sebab ayat awal sebelum daripada datang ayat ni, permulaan daripada ayat 17, 18, 19, 20 datang dengan bentuk perumpamaan. Allah Ta'ala beri perumpamaan orang-orang munafik ni macam mana sifat dia, keadaan dia. Allah Ta'ala beri dua contoh. Satu contoh, seorang nyala api, kemudian api bila dah terang, dah terang nampak, Allah Ta'ala padamkan api terus. Lalu orang tu jadi buta, pekak, bisu, tak jumpa jalan langsung. Satu lagi kumpulan pula yang munafik juga, cuma beza dia, munafik ni dia cerah, nampak dia jalan.
Dia macam orang yang berada dalam tengah-tengah hujan malam, gelap, ada hujan, ada guruh, ada kilat. So, jadi dia bergerak dalam keadaan macam tu. So bila kita perhatikan dekat sini, kadang-kadang mungkin ada orang dia kata macam ini contoh Allah Ta'ala bagi, kenapa dia buat contoh macam ni? So Allah Ta'ala jawab dekat sini, dia kata apa? Allah Ta'ala nyatakan innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tak rasa malu untuk buat perumpamaan sekecil mana nyamuk atau apa lebih lagi daripada nyamuk. Kecil lagi kecil nyamuk pun Allah tak pernah rasa segan atau malu untuk berikan contoh sedemikian. Okey. Adapun orang-orang yang beriman pasti akan tahu bahawa ia adalah kebenaran Tuhan mereka. Manakala orang-orang kafir pula akan berkata, apa Allah nakkan dengan ini sebagai contoh? Maka Allah Ta'ala pun jawab, yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathira. Allah Ta'ala sesatkan dengannya banyak, dan Allah Ta'ala ramai. Allah Ta'ala sesatkan dengannya ramai manusia lah. Okay. Dan Allah Ta'ala beri hidayah dengannya ramai juga. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Allah Ta'ala takkan sesatkan dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Okey. Jadi memang jelas lah bila kat sini. Dan memang dekat sini persoalan ditimbulkan. Dia kata domir. Okey. Bihi tu. Yudhilu bihi. Yudhilu bihi. Dia Allah Ta'ala sesatkan dengannya. Adakah dimaksudkan dengannya Quran? Okey. Maksudnya adakah Allah Ta'ala sesatkan Quran? Ataupun domir itu kembali pada perumpamaan. Perumpamaan mungkin bukan yang Quran pun Allah Ta'ala bagi contoh. Contoh yang Allah Ta'ala berikan pada penciptaan alam ni. Pada segala apa yang ada. So, adakah itu akan dijadikan ni? Jadi masal dan masal pula dari Quran juga. So, jadi Allah Ta'ala sesatkan dengan Quran ni ataupun isi kandungan Quran ni, apa yang disesatkan dengannya, siapa tahu Allah Ta'ala kena sesatkan. Okey. Sedangkan Allah Ta'ala sebut pada, dan Allah Ta'ala sebut pula dalam awal surah Al-Baqarah ni, Allah Ta'ala kata zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. So maksud dia orang bertakwa saya dapat hidayah ke? Dan orang bertakwa tidak dapat hidayah ke? Tapi bab ni kita jawab dah sebenarnya. Bila kita bincangkan hudal lil muttaqin, hudal lin nas, kan? Kita kata petunjuk yang bersifat eksklusif itu untuk orang bertakwa saja. Allah Ta'ala akan bantu, tolong, sedarkan mereka, berikan ilham untuk bertaubat. Allah Ta'ala jadikan hati mereka bersedih bila berdosa. Ini khas untuk orang bertakwa. Adapun petunjuk yang umum, ini panduan umum kepada semua makhluk, kalau mereka berfikir dengan betul, tidak sombong, tidak angkuh, ingin menurut dan juga ingin patuh, pasti dia akan dapat jalan baik. Tapi kalau dia berjumpa dengan panduan yang dibawakan secara umum tadi, dia sombong dan juga menentang, maka dia akan tersesat. So basically kat situ, kalau kita faham dari ayat ni, memang jelas lah. Okay. Jadi bila perbincangan ni, yang penyoal ni, dia kata minta pada orang ramai dalam forum tu untuk bincangkan perkara berikut. Okay. Pertama dia kata, adakah Allah Ta'ala menyesatkan Quran? So kita jawab sebenarnya daripada ayat Quran tadi, yang sebenarnya tak setuju penyesatan bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sesatkan siapa dia nak, hidayahkan siapa dia nak. Ini ayat ni sebenarnya bukan kat sini je, banyak ayat lain datang. Allah Ta'ala kata may yudlillah fama lahu min had. Kamu siapa yang disesatkan Allah Ta'ala, tak ada petunjuk baginya. Siapa yang Allah sesatkan? Golongan Mu'tazilah, okay, mereka tak bersetuju dengan pernyataan ini. Kan dikata yang buruk tak boleh balik pada Allah Ta'ala. Sedangkan kita tahu bahawa bila Allah Ta'ala sesatkan manusia tu, orang tersebut layak disesatkan. Bukannya Allah Ta'ala saja sesatkan dengan tanpa sebab. Ini basic asal, kena faham. So, maksudnya kalau kita nak kata apa, kita nak kata bahawa tak setuju dengan kalimah berkenaan kerana nak menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan ini adalah benda yang salah lah. Tak patut kita cakap sedemikian. Sebab yang mengatakan tak setuju Allah Ta'ala boleh menyesatkan hanya golongan Mu'tazilah dan juga golongan golongan yang kufur, dan golongan yang aklaniun, ahli kalam dan sebagainya. Mereka tak setuju. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dia nak sesatkan, dia sesatkanlah. Dia nak beri hidayah, dia beri hidayah lah. Yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Allah beri hidayah siapa dia nak ke jalan yang lurus. Okay. So dia nak beri hidayah, dia beri hidayah. Dia nak sesatkan, dia sesatkan. Ini hak mutlak Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Yang tak ada siapa patut bercakap. Baru ni ada kelas dengan adik-beradik kan. Ada timbul tajuk soalan ni. So ada adik tanya, dia kata, boleh ke kan Allah Ta'ala nak hukum kita dan dia tak salah? Kalau kita tak salah pun dia tak zalim. Dia kata, tapi kenapa tak zalim pula? Jadi saya kata dekat sini dia soalan tu dah salah. Sebab Allah Ta'ala kan dia bila kita faham kan, andaian macam dalam kata hadis tentang qadar. Hadis tentang qadar, kata-kata Ubay bin Ka'ab kepada Ibn Dailami. Yang akhirnya kita tahu bahawa hadis ni Nabi yang sabdakan. Cuma ketika Ibn Dailami tanya Ubay bin Ka'ab, dia kata apa? Ayat pertama dia,
Law anna Allah adzaba ahla samawatihi wa ahla ardi adzabahum wa huwa laysa bidzalimin lahum. Kalau Allah Taala mengazab, kalau Allah Taala mengazab, ni kalau kalau Allah Taala mengazab penduduk seluruh langit dia, penduduk bumi dia, dia azab mereka, dia tak zalim langsung pada mereka. Ini tajuk asal bila manusia ni membincangkan tajuk macam ni. Allah Taala berhak untuk buat apa saja pada hamba ni. Kalau ini pun kita gagal, ini kita boleh termasuk dalam golongan yang disesatkan dengan Al-Quran. Sebab kita tak boleh terima apa Allah Ta'ala sebut tentang dirinya. Dia kata dia buat, kita angkat tangan, kita faham. Cara dia buat tu terpulang pada dia. Dia maha adil. Walaupun mungkin orang kata macam ni, dia adil tapi dia dia penyayang tapi dia menghukum. Macam dia penyayang, macam dia adil tapi dia memaafkan. Faham tak? Kalau adil, ni kadang-kadang ikut logik akal. Kalau dia adil, tak ada siapa akan terlepas. Semua makhluk akan kena. Siapa buat salah sedikit pun, pasti akan dikira. Takkan boleh lepaskan. Sebab orang lain kena, dia mesti kena. Tapi Allah Ta'ala berikan, dia boleh ampunkan. Dia Ghafur Rahim. Tapi dalam masa yang sama, ada makhluk dia, yang buat benda mungkin tak banyak. Tapi Allah Ta'ala, dengan sifat adil dia tak akan lepaskan. Walau sebesar zarah. Sebab tu ada orang masuk neraka macam hadis Nabi nyatakan kan. Dia kata inna rajula, Nabi kata seorang lelaki itu la yatakallam bi kalamatin min sukhtillah, pasti berkata-kata yang kalimah daripada yang tak murkai. La yulqi bihi bala, dia tak hiraukan kata-kata dia. Yahwi bihi, dia masuk dalam biha, dia masuk dalam junam dengan sebab kalimah yang dicakap dekat mulut itu. Finar jahannam, dan neraka jahannam sab'ina kharifah, 70 tahun. Dia jatuh 70 tahun ke dalam neraka. Sedangkan, logik akal kita faham kan, kat sini, satu benda dia buat takkan tak boleh maafkan. Macam seorang wanita masuk neraka kerana kucing yang dikurung tak bagi makan. So, kadang-kadang kita faham, ini bila kita macam, kita sebut, kalau Allah Ta'ala mengazab, kata Ubay kepada Ibn Dailami, kalaulah Allah Ta'ala mengazab penduduk bumi dia, penduduk seluruh lagi dia, penduduk bumi dia, dia azab mereka, dia tak zalim kepada mereka. Dan walau rahimahum, kalau dia belas kasihan pada mereka, kana rahmatu khairul min amalihim, maka amalan mereka rahmat Allah Taala lebih baik untuk mereka daripada amalan mereka buat. Misalnya kalau dia Allah Taala belas kasihan pada mereka, kebaikan mana mereka buat pun tak guna. Tak ada dapat nilai apa benda. Kalau satu benda dia buat baik pun boleh jadi sebab Allah Taala kasih sayang dia lebih baik daripada apa amal dia buat. Banyak mana pun tak bernilai sangat. Sebab kita buat beramal pun kerana Allah Taala bagi kita izin. So basically kalau kita, ni first part yang kena faham. Tajuk awal bila ditanyakan, bolehkah Allah Ta'ala menyesatkan akan makhluk dia? Ini soalan yang kadang-kadang pelik, tapi jawapan dia, subhanallah, ya, jawapannya adalah ya. So Allah Ta'ala, dia berhak ke atas hambanya dengan hak yang mutlak. Hak yang mutlak yang tidak ada sesiapa pun punya kuasa untuk masuk campur dalam perkara ni. Dan selagi manusia tak faham tentang perkara ni, dia tak boleh faham apa-apa pun dalam Quran. Every time dia baca, dia kata, kenapa macam ni? Waktu baca sini, kenapa macam ni? Dia lupa Allah Ta'ala punya hak sebagai Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Esa, yang tak boleh dipersoalkan kerana apa yang dia buat. Ini benda yang kita perhatikan, banyak orang tak lepas bab ni. So konsep asal, bila kita kata, bila ditanya soalan dia, siapakah yang disesatkan? Boleh Allah menyesatkan? Jawapannya ya, boleh. Bagi siapa yang layak, kan? Macam Allah Ta'ala berdaya siapa dia nak, kan? Dia sesatkan siapa dia nak. Semua tersebut, kan, adalah di atas dasar kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala dan berdasar keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang boleh kata tidak. Bahkan semua itu betul dan tepat. So ini balik pada asal, tak boleh kita kata tidak. Okey, itu Kemudian siapakah orang yang disesatkan? Boleh sesat dengan sebab Al-Quran. Ikut pada ayat yang kita baca tadi, yang saya pastekan tu, surah Al-Baqarah, ayat yang ke-26 tu, memang dia telah disebut kat situ siapakah orang yang boleh sesat dengan Al-Quran sebenarnya. Nanti kita boleh kaitkan surah Al-Imran nanti, ayat ke-7. Tapi kita ambil dulu yang pertama ni. Siapakah boleh sesatkan dengan Al-Quran? Ikut pada ayat-ayat berkenaan, memang Allah terangkan bahawa memang dia akan sesatkan dengan Al-Quran ni ramai. Atau dengan pemahaman Al-Quran tu ramai. Dan dia beri hidayah dengannya ramai. Tapi takkan disesatkan dengannya kecuali orang yang fasik. Jadi ada di kalangan perkongsian dia sebut, dia kata maksud dia dalam kaedah utama bahawa Allah takkan sesatkan sesiapa kecuali melainkan orang tu sendiri dah daripada mula
ingin kesesatan. Okay? Kerana Allah Ta'ala menurunkan menurunkan apabila dia lihat kepada orang beriman ni bertambah iman. Bila orang beriman turun pada dia bertambah iman. Okey. Dan apabila melihat pada benda yang Allah turunkan tadi, itu Quran yang Allah turunkan tadi, ayat perkara yang Allah turunkan tu, dilihat oleh seorang yang sesat, dia akan tambah sesat. Dan Allah Ta'ala berikan contoh dengan nyamuk tadi. Ni macam kes kalau kita bincang berkenaan dengan tajuk apa tajuk orang beriman kan? Dalam surah, okey. Contoh dalam surah Al-Mu'minun ayat yang surah Al-Anfal ayat kedua. Al-Anfal ayat kedua. Al-Anfal ayat yang kedua. Al-Anfal ayat yang kedua Sekejap. Ni dia. Sekejap. Mana Quran ni? Okey. Al-Anfal ayat yang kedua. Sorry kalau dia kata font dia tak serupa ni, sorry pasal Anfal. Okey. Allah nyatakan innamal mu'minun, hanya sahaja orang beriman itu. Al-Anfal ayat kedua kita share. Okey. Kita tengok dekat Insipius Okey. Dalam surah Al-Anfal ayat kedua Allah nyatakan innamal mu'minun, hanya sahaja orang beriman itu, alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum, orang yang bila disebut akan Allah Ta'ala gementar hati mereka, kalbu mereka akan gementar. Dan dia kata wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan bila baca kepada mereka ayat-ayat Allah, zadathum imana, mereka bertambah akan iman, tambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kata Tuhan mereka bertawakal. So memang orang beriman, orang yang bertakwa, bila lihat contoh-contoh Allah Ta'ala berikan, dia tambah beriman. Hatta contoh macam kalau kes macam bila turun perintah Allah Ta'ala, arahan Allah Ta'ala kepada Al-Quran, perintah, mereka tambah beriman, bahkan bergembira. Kita pelik juga macam mana orang beriman bergembira bila Allah Ta'ala turunkan arahan, peraturan. Dia basic dia macam ni, macam disebutkan oleh Dr. Amir Zaidan dalam buku kitab beliau dan kitab lain, kitab usul fiqh. Dia terang macam ni, kalau sekiranya Allah Ta'ala suruh kita buat kebajikan tapi tak terangkan apa kebajikan itu yang patut kita buat, tak terangkan maka kalau dia tak terangkan kepada kita mana satu kebajikan kita buat, kita akan sentiasa confused, merasakan mungkin macam ni, mungkin tak cukup, mungkin kena tambah lagi, mungkin orang tu lagi betul, orang ni lagi betul. Kita akan sentiasa dalam keadaan kesangsian, beramal tapi sangsi. Kita beramal tapi kita sangsi. Ini sebenarnya tidak bagus. Dalam konsep amal, kita patut beramal dengan keyakinan, percaya bahawa amal kita diterima, percaya bahawa kita telah melaksanakan tuntutan Allah Ta'ala sepenuhnya. Selagi kita dapat perasaan tersebut, kita akan kacau bilau. Dan setiap kali mana kita buat, kita akan rasa tak sampai. Sehingga kita tak boleh perangai macam tu dengan Allah Ta'ala. Sikap teragak-agak dan ragu-ragu tu tidak bagus, tidak elok. So, jadi kita kena ada sikap positif kepada Allah Ta'ala dan masalah amal kita buat. So jadi bila turun perintah-perintah Allah Ta'ala, orang beriman akan gembira, seronok. Sebab apa tahu? Perkara yang mendapatkan mereka redha Allah telah boleh dibilang dan dihitung. Tak ada buat baik je. Kalau buat baik je, nanti kita akan rasa macam kita buat tapi orang tu lagi baik, ataupun kita buat orang tu lagi baik. So sentiasa kita akan tak tahu. Tapi bila Allah Ta'ala berikan peraturan, garis panduan, guideline, so orang beriman turun ayat Quran dia makin gembira, happy. Dia happy, pelik kan. Tapi bila happy tu sebab makin banyak peraturan turun, makin sikitlah kecelaruan dalam masalah pilihan. Allah Ta'ala akan beri pada kita guideline. Macam kita kata 10 perkara kamu buat, kamu dapat syurga. Kamu buat macam datang hadis Nabi tentang 7 golongan dipayungkan Allah Ta'ala pada hari payungan, melainkan payungan Allah Ta'ala. 7 golongan. Kan? Kita kalau nak jadi orang tersebut dah ada dah. Kalau tak diberitahu pada kita, kita tak tahu nak pilih mana satu.
Kita akan teragak-agak nak buat apa untuk dapat keselamatan. Soalan kubur, nak selamat macam mana. Mahsyar, nak selamat macam mana. Sirat, nak selamat macam mana. Semua dah diberikan guideline. So every time kita datang dengan peraturan Tuhan untuk kita akan rasa lapang dada sebab kita dah boleh laksanakan apa yang kita mampu untuk dapatkan janji Allah Ta'ala dan janji Rasul. Ini perbezaan, kena faham Okey. Jadi, sebab tu orang beriman nampak perumpamaan, nampak ayat Quran, dia akan makin berkuat, tambah iman. Yang ada dalam diri kesesatan daripada awal, maka dia nampak contoh apa pun dia menyampah. Okey. Sebab tu bila kita sebutkan, itu kaedah pertama. Kaedah kedua, yang tak ada kita ragu ni adalah bahawa yang kita sebut awal tadi, adalah kekuasaan Allah Ta'ala yang mutlak. Dan kehendak dia terrealisasi. Sekalipun dia nak beri hidayah pada manusia semua sekali, dia bagi. Kalau dia nak, kalau dia inginkan, dan tak ada siapa boleh menolak kehendak Allah Ta'ala. Kalau dia nak beri hidayah, kan Allah Ta'ala beri hidayah pada manusia semua sekali. Macam Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Lahadan nasa jami'ah. Sekejap. Okey. Ayat 31 surah Ar-Ra'du. Okey. Surah Ar-Ra'du ayat ke-31 Ar-Ra'du 31. Ini contoh kita kena pastekan supaya kita nampak. Okey. Yang surah Ar-Ra'du ayat ke-31. Ayat kita nak tu tengah-tengah ayat tengah-tengah ayat. Allah Ta'ala katakan walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Kalau Quran yang ada Quran bacaan yang diperjalankan dengannya gunung ganang. Au quti'at bihil ard ataupun dipotong dengannya bumi. Au kullima bihil mauta. Ya. Ataupun berkata-kata dengannya, dijadikan berkata-kata dengannya orang mati. Balillahil amru jami'a. Bahkan sebenarnya urusan semua sekali balik pada Allah Ta'ala. Untuk terjadi apa terjadi, Allah Ta'ala izinkan. Kalau tak izinkan tak akan jadi. Okey. Afalam ya'asin nas, afalam ya'asil ladzina amanu. Okey. Adakah tidak rasa putus asa orang-orang yang beriman? Bahawa kalau sebenarnya kalau Allah law sya'allahu yasha'allahu lahadan nasa jami'a, kalau Allah Ta'ala kehendaki niscaya dia beri hidayah pada manusia semua sekali. Itu janji Allah Ta'ala. Kalau dia nak buat, dia boleh buat. Ini satu benda macam kita sebut tadi, kena ada dalam diri kita kefahaman tersebut. Sebab bila nak faham ayat Allah beri hidayah siapa dia nak, atau sesatkan siapa Al-Quran, dengan Al-Quan disesatkan siapa, itu kita kena faham dulu sifat Allah Ta'ala. Ya, kalau dia kehendak untuk sesatkan mereka dan binasakan mereka dan Jahannam, sumbatkan mereka semua, dia akan buat. Dan tak ada siapa boleh menolak kehendak Allah Ta'ala. Akan tapi Allah Ta'ala dengan rahmatnya yang luas, okay? Dan juga kelembutannya, okay, terhadap makhluknya, ilmu dia yang tahu luar dalam makhluk dia, maka dia telah mendahulukan hidayah untuk makhluknya. Dan dia kata dan apa, kadang-kadang sebab hidayah tersebut jalan tu jalan terpesong, akan tapi untuk siapa? Hidayah. Tapi jalan hidayah tadi akan jadi pemisungan, tapi untuk siapa? Ikut pada Al-Quran tadi disebut wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Takkan disesatkan dengannya kecuali orang yang fasik sahaja. Orang yang fasik. Jadi kat sini tunjukkan bahawa Allah Ta'ala terangkan tentang sikap mereka dan juga perangai mereka. Allah Ta'ala sebutkan apa? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka adalah golongan yang membatalkan janji Allah sesudah ikatannya. Mana Allah Ta'ala sebutkan sikap manusia yang boleh tersesat lepas dapat hidayah tapi boleh terkeluar lagi daripada jalan hidayah. Allah Ta'ala beritahu sikap mereka. Sikap orang tersebut Allah Ta'ala terangkan. Siapa mereka? Kan? Allah Ta'ala bagi tahu. Allah Ta'ala tak tinggalkan kita tanpa jawapan. Ya? Tanpa jawapan, Allah Ta'ala bagi tahu jawapan tentang mereka. Itu dalam ayat ke-27. 27 kan? Yang Allah Ta'ala kan, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Mereka adalah orang yang memutuskan akan janji-janji Allah Ta'ala sesudah ikatannya. Seorang yang boleh sesat. Boleh sesat dengan sebab Al-Quran ni adalah orang-orang yang quduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Memutuskan akan janji Allah sesudah bagaimana ikatannya. Dia buat ikatan, dia janji tapi langgar. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala. Dan mereka putuskan apa yang telah perintahkan untuk dihubungkan. Wa yufsiduna fil ard. Dan mereka buat kerosakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Mereka adalah golongan yang rugi.
So, jadi para ulama kata, kalau kat sini dengan jelas, memang ada golongan yang akan disesatkan. Tapi Allah Ta'ala beritahu sikap mereka atau perangai mereka. Yang mana punca sebenar manusia ni boleh tersesat adalah sikap dan tingkah laku mereka yang asal. Yang bukannya Allah Ta'ala sesatkan mereka daripada sebab, tanpa apa sebab. Okay. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam Quran, okay, dalam surah An-Nisa ayat ke-88. Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan orang munafik. Allah Ta'ala berikan tentang orang munafik ni, okay, kedudukan mereka. Surah An-Nisa ayat ke-88. Allah Ta'ala nyatakan, "Fama lakum fil munafiqina fi'atain." Kenapakah kamu tentang orang munafik ni pecah dua? Mana ada orang nampak orang munafik ni masih boleh berkawan, masih lagi rasa boleh ada harapan. Okay? Sedangkan apa? Fi'atain wallahu arkasahum bima kasabu. Sedangkan Allah Ta'ala lah yang menjauhkan mereka dengan sebab apa mereka kerjakan. Mana mereka jadi jauh daripada Islam, jauh daripada iman, jauh daripada ketaatan pada Rasul. Punca dia adalah Allah Ta'ala yang tolak mereka. Bima kasabu, dengan apa mereka kerjakan. Perbuatan mereka menyebabkan Allah Ta'ala jauhkan mereka daripada dekat dengan iman. Maka Allah Ta'ala kata, aturiduna antahdu man adallallah. Adakah kalian nak beri hidayah pada orang yang telah sesatkan? Wa man yudlillah faman lan tajid lahu min sabila, lahu sabila. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, kamu takkan dapati untuk dia sebarang jalan. Jadi kalau kat sini kita faham, orang yang kumpulan pertama yang dilihat dimasukkan dalam kumpulan daripada apa yang layak untuk apa, untuk dapat kesesatan dalam Al-Quran ni adalah munafik. Jadi orang munafik ni adalah golongan yang disesatkan Allah Ta'ala. Namun begitu tidaklah Allah Ta'ala tak mulakan dengan mensesatkan mereka. Bahkan mereka lah yang menentang daripada ketaatan, lalu mereka dahulukan kepada Allah Ta'ala dengan kemunafikan. Maka mereka jatuhkan diri mereka ke dalam punca kesesatan. Bukan Allah Ta'ala yang paksa mereka. Okay. Dan kadang-kadang dan dalam ayat lain Allah Ta'ala nyatakan muzabzabin. Orang munafik ni gelaran digelarkan muzabzabin. Tidak ada pendirian. Tidak ada pendirian. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tidak mereka ni kepada kumpulan beriman, tidak mereka kepada orang kafir. Mereka tak ada kedudukan. Terulang ambing. Sedangkan kita dalam Islam ni kita kena ada pegangan yang tepat, yang betul. Bukannya kita kejap A, kejap B. Bukan kejap A, kejap B. Rasa tu untung sini pergi kanan, rasa untung sini pergi kiri. Tak ada dalam tu. Jadi orang munafik ni dia kata mereka ragu-ragu mengenai Tuhan mereka. Lalu mereka mencari kononnya pada apa yang menyampaikan mereka daripada kitab, dari Quran tadi. Mereka cari apa yang mereka nak untuk redha diri mereka sendiri. Pasal mereka tak nak apa yang Allah Ta'ala nak. Mereka nak apa yang mereka suka. Sebab tu keadaan mereka terumbang-ambing. Sekejap bersama orang beriman, sekejap bersama dengan orang-orang kafir. Sentiasa macam tu, dalam keadaan macam tu. Dan Allah Ta'ala nyatakan, wa may yudlillah falan tajid lahu sabila. Barang siapa disesatkan Allah Ta'ala, engkau takkan dapati untuknya sebarang jalan. Okay, jadi mereka ni, orang-orang munafik ni antara yang jelas lah. Okay, mereka ni mereka sibuk kan sampai pada wahyu, apa mereka saksikan keredaan mereka daripada kemunafikan ataupun penutupan wajah mereka, okay? Dan kefasikan mereka bertambah kesesatan. Lalu tidak jadi kan apa yang turunkan bab kesesatan daripada asal, bahkan dia jadi dengan sebab perangai mereka sendiri. Sebab tu kena faham bila kita kata dalam konteks. Contoh macam Allah Ta'ala berikan dalam ayat lain, macam Allah Ta'ala berikan berkenaan surah Al-Imran. Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan tajuk ayat ke-7. Ni ayat kita biasa baca ni. Okey. Surah Al-Imran ayat ke-7. Ayat ni memang glamour lah. Sebab biasa kalau orang nak faham berkenaan dengan tajuk masalah orang yang tersesat di dalam pengkajian kebenaran. Kalau kita lihat dalam Quran kadang ayat ke-7 dengan jelas Allah Ta'ala berikan kumpulan tu siapa. Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Imran, Allah Ta'ala nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah, dialah yang menurunkan kepada engkau wahai Muhammad kitab. Minhu ayatun muhkamat, daripada kitab tu ada ayat muhkamat yang tetap jelas maksud dia. Hunna, yang ini yang tetap dan jelas maksud ni, ummul kitab, ibu kitab. Mana asas bagi kitab. Mana intipati kitab. Wa ukharu, namun lain-lain daripada tu Allah Ta'ala turunkan mutasyabihat, yang dalam keadaan samar-samar.
Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang yang hati mereka ada kebengkokan. Orang yang hati mereka bengkok, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka dia akan ikuti apa yang mereka sama-sama daripada Al-Quran itu. Apa yang sama-sama mereka akan ikut. Ibtigha al-fitnati, kerana inginkan untuk fitnah, untuk uji, test. Test power lah. Uji, test, fitnah, ujian. Wa ibtigha ta'wilihi, dan inginkan kepada pentakwilannya, tafsirannya. Sedangkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kan, sedangkan tak mengetahui akan takwilannya kecuali Allah Taala. Warasikhuna fil ilmi, dan orang yang teguh dalam ilmu akan berkata yaquluna rabbana yaqulun amanna bihi kullu min indi rabbina, mereka akan berkata kami beriman dengannya, semua daripada Tuhan kami. Dia kata wa ma yadhakkaru illa ulul albab, namun takkan sedar kecuali orang yang mempunyai akal saja. Ini yang tajuk asal. Kita perhatikan, memang kat sini pun dalam ayat ni memang yang diberikan contoh terseleweng daripada mutasyabihat tadi, punca dia adalah mereka dalam hati mereka ada bengkok. Fa amal ladzina fi qulubihim zayghun. Dalam ayat yang kita baca tadi pun Allah Taala berikan gambaran yang sama tentang tajuk masalah orang yang sesatkan tu, itu orang munafik yang dalam hati mereka memang dah ada akan sikap-sikap berkenaan. Bukannya Allah Taala yang sengaja sesatkan mereka, tapi kerana kebengkokan hati mereka, kesombongan mereka, kedegilan mereka, tak nak patuh kepada perintah Allah Taala, tak nak kembali kepada penjelasan yang dibawa oleh Nabi SAW dan para sahabat belajar daripada Nabi SAW, maka menyebabkan mereka makin jauh. Sebab tu kalau kita lihat balik kan, bila kita tengok dalam sejarah umat manusia ni, banyak orang kaji Quran sebenarnya. Kalau kita lihat dalam sejarah, contoh macam orang-orang orientalis barat, mereka kaji Al-Quran dengan kajian yang sangat teliti, serius. Sebab diorang nak tahu apa hasil atau apa punca sebenarnya umat Islam atau so-called bangsa Arab. Macam mana kumpulan ni boleh menguasai dunia setelah mereka ni satu peringkat dahulu adalah bangsa yang hina. Orang Arab zaman dahulu kalau ikut kepada sejarah, mereka memang ada sikap baik, mulia, ada kebaikan dan kebajikan. Memang mereka ada. Berani, mereka dermawan, semua sikap tu ada. Tapi dalam masa yang sama, mereka ni tidak dianggap di dunia ni mempunyai apa kedudukan pun. Bahkan kalau nak pergi bandar Parsi dahulu, kena ikat kasut, letak atas tengkuk, jalan. Baru supaya orang tahu dia Arab. Masuk dalam bandar orang Parsi, kena gantung kasut dekat tengkuk. Ini keadaan orang Arab pada zaman dahulu. Lepas tu Umar bin Khattab sendiri pernah tumbuk Abu Ubaidah bin Jarrah puji Umar bila Umar datang nak ambil kunci Baitul Maqdis. Sampai satu kawasan ada sungai, Umar berenang. Lepas je keluar sungai tu, Abu Ubaidah bin Jarrah sambut Umar sambil puji dia. Ya Umar, anta Arabul Qahd, kau Arab tulen, dia kata. Lalu Umar tumbuk serius, orang tumbuk, tergolek. Abu Ubaidah bin Jarrah jatuh. Sampai Umar kata pada Ubaidah bin Jarrah, Umar kata mujung kau yang sebut. Kalau orang lain lagi teruk aku buat. Umar kata Umar sebut kata-kata dia masyhur, nahnu qaumun azanallahu bil Islam, kita ni satu kaum yang Allah Taala muliakan dengan Islam. Fama ma nabtaghi izzata bighairi ma azanallahu bihi, sekali mana kita cari, sekali mana kita cari kemuliaan dengan selain apa Allah telah muliakan kita dengannya, azallanallahu, Allah akan hina kita. Dia terus terang direct kan. Jadi dia tumbuk. Jadi kalau ikut pada zaman dulu memang orang Arab tak ada sebarang kemuliaan, ketinggian. Tapi lepas datang Islam, orang Arab kan mendapat kedudukan yang sangat besar di dunia. Jadi setiap kali musuh Islam nak tahu rahsia satu benda, dia akan cari apa barang yang diorang ada. Jadi orang Islam sebenarnya tak ada, orang Arab zaman tu tak ada apa-apa kekuatan, punca kekuatan mereka hanya kepada wahyu Al-Quran. So kajian tentang Quran ni sebenarnya kalau nak bincang secara kita ni yang duduk dalam depan internet ni, dengan apa orientalis buat, orientalis barat, daripada Jerman, Perancis, Itali, daripada England, yang mana mereka ni buat kajian tentang Al-Quran, tentang huruf-huruf Quran, kalimah-kalimah Quran dan sebagainya. Tak boleh banding. Kita yang Muslim ni mungkin tak banyak buat dah. Tak ada siapa yang mengkaji dah, duduk diam je kan. Tapi diorang mengkaji. Tapi pengkajian mereka, ni tajuk yang saya nak pegang, nak supaya jangan lari. Diorang kaji Quran tapi tak dapat jumpa hidayah. Kaji. Dia kaji, tapi masih lagi tidak jumpa akan jawapan.
Sedangkan dekat situ adalah penyelesaian bagi segala masalah hidup manusia. Tapi kerana mereka masuk dalam pengkajian tersebut dengan ada pendirian mereka adalah untuk konon satu, the sake of knowledge, untuk demi kerana pengetahuan semata-mata, bukan untuk mencari kebenaran. Atau mereka masuk dalam mengkaji tadi, mereka masuk kepada untuk merosakkan Islam tu sendiri. Pun ada juga. Macam kita kata macam tulisan-tulisan Goldziher ke, Martin Link ke, siapa-siapa yang kita sebut sebagai penulis-penulis yang buat masuk Islam pun ada. Yang orientalis ni yang buat masuk Islam, ada yang masuk Islam, ada buat masuk Islam. Yang mereka ni sebenarnya bila tulis tentang Islam tu ada agenda tersendiri. Yang kadang-kadang orang tak perasan. Siapa kaji betul orang nampak. Siapa yang tak kaji tak tahu. Rupanya orang tersebut macam Muhammad Asad. Dia ada buat tafsir Quran, kemudian dia ada buat jalan ke menuju Mekah. Dia punya tulisan sangat bahaya. Siapa-siapa yang tak belajar tak tahu. Bahawa sebenarnya dalam tulisan itu dia cuba masukkan elemen-elemen memenangkan Yahudi ke atas segala bangsa yang lain. Pasal memang dia Yahudi pun. Dia asal dia seorang Yahudi. Daripada Poland kot nama. Leopold Weiss. Kemudian dia masuk Islam. Kemudian dia jadilah. Tapi dalam tulisan-tulisan dia, orang yang tak perasan akan ingatkan bahawa benda tu tak ada benda. So tajuk pengkajian Al-Quran. Macam sebab dia kata mengkaji Al-Quran. Kan? Kita selidik Quran, kaji Quran. Tapi kena ingat, kalau dalam diri kita ni ada macam orang kafir tadi. Sebab balik pada asal, bila kita lihat dalam Quran Karim, penyesatan ni berlaku. Macam orang kata, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Takkan disesatkan Quran ni kecuali orang yang fasik. Siapa orang kata? Alladina yang quduna ahdullah min ba'di mitsaqih. Orang yang memutuskan janji Allah Taala. Lepas janji dengan Allah Taala macam-macam, tapi lepas tu dia dia rungkaikan balik setelah ikatan dilakukan. Dan memutuskan apa yang telah suruh hubungkan diri kita dengan Allah Taala, hubungkan kita dengan manusia. Semua hubungan tu diputuskan. Jadi dan buat kerosakan di muka bumi. Merosakkan di muka bumi. Sebab tu bila kita lihat, bila ada perangai macam tu, maka dari orientalis ni, contoh orientalis yang dekat-dekat orientalis, kita tengok. Nanti kita masuk pada Islam. Dalam orientalis barat, dia kaji Quran, tapi tidak berjumpa hidayah. Mungkin ada sebahagian macam Maurice Bucaille, pengarang buku The Bible, The Quran and Science, yang masuk Islam. Ada. Tapi jumlah mereka amat sedikit. Pasal introduction mereka ketika kaji Quran, meneliti Al-Quran, tengok bahasa Quran, fahamkan Quran, tujuan mereka adalah untuk mencari kesalahan. Tapi untuk diberikan hidayah kepada mereka, kalau tak nak pilih pun sebahagian kecil sangat yang dapat hidayah, yang betul-betul jadi Muslim yang betul. Lain dari itu, dia masuk Islam tapi dia cuba merosakkan Islam dari dalam. Mana tak ada ketulusan dalam beriman. Tak ada ketulusan dalam bertakwa. Tak ada. So, jadi kita pelik kan. Sebab tu orang kata baca Quran tapi tak boleh. Kalau kita lihat dalam kisah para sahabat, kan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kisah masyhur disebar-sebarkan tentang dia baca berapa ayat surah Taha. Dia baca surah Taha berapa ayat je. Dengar surah Taha berapa ayat, dia terus berlembut hati untuk beriman. Cuma kisah tersebut tentang surah Taha tu ada dipercanggahkan kesahihannya. Ala kulli hal, jangan pula kita baca ayat tu untuk lembutkan hati anak. So kalau mudah macam tu sangat, tak adalah Nabi SAW ditentang. Nabi tak payah bergaduh lah dengan orang musyrik. Kan, sebab apa? Sebab jumpa orang dia Taha. Jumpa orang ni Taha. Jumpa ni Taha kan. Semua masuk Islam. Tak adalah macam tu. So tu kenapa ada struggle dan sebagainya. So basically kalau kita faham kat situ, kedudukan Nabi SAW ketika beri hidayah, berikan bacakan Quran. Memang ada orang akan dengar beberapa ayat saja terus masuk Islam. Serius. Sampai kan orang musyrik Mekah dahulu melarang sesiapa yang datang ke Mekah tu, Diorang gesa jangan dengar Muhammad baca Quran. Jangan dengar apa-apa dari Muhammad. Bukan setakat ni, jangan dengar apa pun. Means that bila dengar Quran saja beberapa ayat, terus hati terus jadi nak beriman. Itu konsep apa yang kita kata yang berlaku. Tapi macam kita kata tadi, orang tu mengkaji Quran tapi tak jumpa jawapan. Ni kita kata yang jaga. Tapi punca dia macam kita kata, berdasar pada Quran sendiri katakan dalam hati. Kalau anda kata orang tu memang hati dia ada bengkok, maka dia cari yang mutasyabihat saja. Ataupun dalam kisah tadi, orang yang fasik tu, dalam hati dia ada penentangan, kedegilan untuk mematuhi. So tak guna dia baca Quran pun. Quran datang, dia sentiasa lawan, dia oppose. Macam kumpulan sistem kufur kan. Dia baca Quran tapi dia bukan nak mengkaji Quran untuk belajar, untuk beriman. Tapi dia kaji Quran untuk cari mana ayat yang orang Islam tak boleh jawab kalau aku baca. Orang Islam pun terkeliru. Ada cari ayat macam tu. Jadi kita faham dekat sini, kerja-kerja macam ni, kita kata daripada asal Quran itu takkan jadi hidayah pada orang macam ni. Contoh lain macam ikut sejarah umat Islam pula, ada kumpulan manusia, contoh macam geng Khawarij.
Khawarij kan terkenal bahawa mereka ni adalah orang-orang yang sebahagian besar tu guru-guru Al-Quran. Kalau kita sebut nama-nama tu, sebahagian besar adalah guru-guru Al-Quran. Bukannya orang biasa, orang-orang terkenal sebagai guru-guru Al-Quran. Macam apa? Macam Abdul Rahman Ibn Muljam contohnya, lelaki yang membunuh Ali bin Abi Talib. Dan dia rasa diri dia hero. Dia rasa diri dia hero. Dapat bunuh Ali bin Abi Talib tu dia hero. Kerana apa? Kerana Ali bin Abi Talib tidak beramal dengan Quran. Sekumpulan ni guru-guru Al-Quran. Serius. Tapi boleh terpesong lagi. Sebab ketika masuk dalam pengkajian Quran tu, dia nak apa dia suka. Sebab dia tak nak dengar penjelasan ni oleh para sahabat. Itu menunjukkan bahawa mereka masuk dalam Quran, tapi mereka nak diri dia orang punya terjemahan. Mana terjemahan datang dari para sahabat, dia tak nak terima. Dia anggap benda ni kolot. Ataupun macam zaman sekarang lah, geng-geng apa konspirasi kan. Hari ni apa, Menteri Keselamatan pakai apa, baju kemeja ada gambar mata. Semua dah kena kabut. Habis tu mata. Astagfirullahalazim kan. Nak kena gelak pun payah, tak gelak pun tak payah, tak ni lah orang buat lawak. Kita tak gelak, tak patut, kesian. Kan? Ala kulihal nak fahamkan sekarang. Sebab tajuk asal dia, kita ada penjelasan macam geng Khawarij tadi. Penjelasan daripada Nabi, daripada para sahabat yang belajar dengan Nabi dah ada. To understand every ayat Quran yang datang tu, diorang boleh tanyakan kepada para sahabat untuk dapat kefahaman bagi mereka patuh. Tapi mereka baca Quran, mereka tak nak faham macam mana yang para sahabat faham. Sebab tu kalau kita faham yang kumpulan pertama tadi, kita tahu geng-geng yang kita macam memang orientalis. Belajar agama Islam, macam Goldziher dan sebagainya. Dia belajar Islam tapi untuk merosakkan Islam. So kumpulan ni kita faham lah, jelas lah mereka takkan dapat, sebab niat mereka mengkaji pun bukan untuk mendapatkan hidayah. Niat mereka mengkaji itu untuk merosakkan daripada dalam. Kau takkan jadikan hati mereka patuh. Tapi dalam masa umat Islam kita sendiri pun yang macam contoh lain, dia nak Islam, dia konon nakkan kebenaran, nak kebaikan. Namun begitu, dia tak nak faham seperti fahamnya salafus soleh. Ini pun akan tersesat. Sebab kita tengok dalam sejarah, munculnya Khawarij. Khawarij ni kumpulan yang dia kalau ikutkan kepada bentuk asal keluar dia tu, dia daripada kumpulan, daripada apa, benih semayan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ni dia keluar daripada Sana'a, dia pergi pusing ke Iraq, pergi ke negeri-negeri umat Islam, di Syam dia kena halau, pergi ke Mesir, dia tanamkan benih-benih kebencian kepada khalifah-khalifah Islam. Dan dia timbulkan keraguan supaya orang tak percaya dan juga tak patuh pada pemerintah. Tujuan dia nak apa? Apa dia untung sebenarnya? Fikir balik. Dia tak ada apa, dia cuma nak rosakkan dalam. Macam sekarang, zaman kita sekarang ni, orang-orang yang saya tengok apa duk sibuk apa kerajaan ni jahat, ikut Dajjal kan. Sebenarnya dia orang bekerja seperti bekerjanya Abdullah bin Sabah. Sebab kan kalau kita tanya solution dia nak apa? Solution dia nak apa? Sebab yang bercakap kadang-kadang duit banyak. Ada dia kata macam okey, siapa yang kena COVID, kalau langgar SOP kena COVID, saya tanggung. Tak ada pun. Dia suruh orang keluar kepada melanggar perintah kerajaan. Tapi dalam masa yang sama, dia tak ada pun apa beri apa-apa duit ataupun sumbangan, tak ada pun. Berarti balik. Geng apa tak kira mana-mana geng pun, semua sama. Kan? Yang geng terlibat dengan tahfiz Quran ke, geng terlibat dengan apa, filem ke, sama je. Tak ada contribution kepada masyarakat, sibuk dengan teori, kemudian sibuk nak suruh orang ramai langgar perintah kerajaan, arahan kerajaan. Pada konsep ni masalah tu. Jadi kalau kita tengok serupa macam Allah bin Sabah, tak ada beza pun. Apa beza dia? Sebab dekat sini bila kita propose kepada macam geng apa Khawarij tadi, dicadang pada mereka, diberi pada mereka panduan pemahaman Quran seperti para sahabat faham. Mereka tak nak. Maka mereka boleh sanggup untuk tinggalkan manhaj salaf, pergi kepada manhaj yang lain. So orang ni kesesat juga. Sedang hati dia bengkok, dia tak nak degil. Macam itu juga apa? Jahmiyah ke Jahmiyah Safwan apa ikut dia, yang dia lari daripada tafsiran tentang sifat Allah Ta'ala. Yang akhirnya kita kata benda ni membawa kepada pemikiran batiniah sebagainya, berkembang daripada situ. Masa mereka ni yang apa kumpulan Syiah Ismailiyah, yang mana kita kata pun muncul dari situ. Semua kumpulan tadi asas pertama kalau kita kata kaji Quran, keseluruhan mereka kaji Quran. Serius. Kalau geng-geng Syiah, kalau kita tengok dia keluarkan tafsir berjilid-jilid tentang tafsir Quran. Tapi tafsir Quran yang besar tadi tu tak membawa mereka kepada petunjuk Allah Ta'ala. Tak berjaya mereka jadi dan mereka dekat dengan Nabi SAW. Maka mereka makin jauh. Punca sebab kerana mereka tidak mahu kembali kepada manhaj salafus soleh. Sebab itu basic dia.
So kita faham sekarang ni macam kalau kita kata dari sudut apa, orang-orang munafik macam kes apa, macam apa geng-geng yang masuk Islam tapi rosak Islam dari dalam ni, kita faham munafik dengan jelas. Ni memang bentuk penyesatan yang pertama. Second penyesatan ni kita kata orang Islam yang mengaku Muslim. Yang kita kata mereka mengaku Islam tapi mereka tak nampak bahawa sebenarnya perbuatan mereka ni bertentangan dengan ajaran Islam. Yang dia pergi mana tak tahu. Mana nak pergi tak tahu. Dia sibuk macam geng Khawarij kan. Apa benda dia buat? Perbuatan mereka apa, bunuh umat Islam sendiri, kafirkan para sahabat. Punca sebab kerana apa? Diorang kata sahabat tak ikut Quran. Bahkan memang saya sebut ulang majoriti mereka ni adalah penghafal Quran. Hatta Ibn Abbas radhiyallahu anhu bila jumpa dengan Khawarij, dia pergi jumpa berdebat, berbahas dengan geng Khawarij. Mana Khawarij kata macam ni, dia jawab. Apa benda syubhat-syubhat tentang Ali, tentang sekian, dia jawab. Jadi bila dia jawab benda tu, dia berjaya ketika dia jumpa dengan para sahabat yang lain. Dia kata apa, dan dapat jumpa dengan orang lain yang bersama dengan dia. Dia kata kalau korang tengok ibadat diorang, kamu akan rasa sikit ibadat kamu. Mana banyaknya ibadat golongan Khawarij ni. Tapi dan begitu macam Nabi kata, mereka baca Quran sampai kat sini je. Sampai ke tengkorok, tak sampai ke hati. Ini adalah realiti sebenarnya. Sebab tu dalam mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kita kata kita kena berjaga-jaga. Sebab kebarangkalian kita untuk terpesong itu dengan jelas Allah Ta'ala dah berikan. Sebab, punca dia, macam Allah Ta'ala sebutkan, tentang hati kita. Kalau hati kita ni ada ke arah kemunafikan, lebih kuat daripada kepada keimanan. Sebab kita kena faham, hati manusia ni ada beberapa bentuk. Ada bentuk hati yang kufur, yang dibayangkan macam periuk terbalik. Ada hati yang seperti batu yang licin. Ada hati yang, jadi diterangkan jadi hati yang separuh ada iman, ada nifak pun ada. So, sebab tu para sahabat Nabi SAW, macam Hasan Basri kata, aku jumpa 70 orang sahabat Nabi, semua mereka takut jadi munafik. Sebab benda ni adalah benda kadang-kadang kita perhatikan, kita yang beramal ni tak perasan. Sikap kita tu ada. Macam berjanji tapi tipu. Kan janji, insyaAllah Ustaz saya takkan buat lagi dah. Saya akan berhenti daripada cakap, besok lusa keluar balik. Ni semua ni munafik punya sikap. Kemunafikan tu ada. Bukan kata sikap kemunafikan tu. So, jadi para sahabat Nabi dahulu sangat takut jadi munafik. Sebab kemunafikan itu ataupun sikap diri manusia tadi yang ada kefasikan, ada kemunafikan, itu punca asal untuk disesatkan dengan Al-Quran. Maksudnya dia akan baca Quran tapi takkan sampai pada hati dia. Sebab tu bila manusia ni, kita nak perhatikan diri kita ni, kebimbangan kita terikut atau terlibat dengan kemunafikan ni mesti bersungguh-sungguh. Dan perkara kedua yang patut kita jaga, jangan sampai terjadi disesatkan adalah kembalilah kepada penjelasan Nabi dan juga para sahabat. Apa yang Nabi terang pada para sahabat, peganglah itu. Jangan pegang segala cabang-cabang pemikiran lain. Bukan ijtihad saya sendiri ke, ijtihad orang demikian ke, semua rasa pandai kan. Ini masalah. Benda ni akan menyebabkan kita akan jauh dari Quran. So Al-Quran ni tadi kita tak boleh faham dengan diri kita sendiri. Dan kita faham Al-Quran dengan bahasa Arab, tapi kita kena faham dengan betul dengan melalui penjelasan para sahabat. Kalau para sahabat tak jelas pada kita, dan kita kena tahu bahawa benda berkenaan adalah benda tergantung, dibiarkan demikian. Tak perlu kita mengkaji dan mengorek sampai nak jumpa setiap kalimah, setiap huruf Al-Quran. Contoh macam Alif Lam Mim, tak jumpa. Kan kita tengok beratus tahun. 1000 tahun lah lepas Nabi SAW terima wahyu. 1000 tahun dah, 1000 lebih tahun Nabi terima wahyu. Tapi tak ada seorang pun di kalangan ulama ahli sunnah. Kalau ahli bid'ah adalah. Awak nak ikut ahli bid'ah boleh, tak ada masalah. Nak ikut ahli bid'ah silakan. Tapi ahli sunnah di kalangan para sahabat, tabi'in dan seterusnya ikut jalan yang sama, mereka tak pernah terjemahkan alif tu apa, lam tu apa, mim tu apa. Sedangkan ini penting, Quran. Dia orang depan mata tapi dia tak berani nak terangkan atau sebutkan benda Nabi tak sebutkan. Dia orang berhenti pada batasan Nabi berhenti. Bukan teruskan kepada penjelasan, kaji, gali, korek dan sebagainya kan. Keluarlah asal sumber mana pun tak kisah. Yang penting serupa macam saya nak. Saya nak sekian-sekian, jumpa kat orang kafir. Tengok. Orang kafir kata macam ni, orang kafir kata macam ni. So ini basic yang sangat bahaya. Sebab tu kita kena jaga. Memang Allah Ta'ala, macam sebut tadi, kaedah pertama, dia berkuasa untuk menjadikan siapa saja sesat. Dia beri hidayah pada semua boleh, disesatkan semua pun boleh. Itu hak dia mutlak sebagai Tuhan. Siapa tak boleh pegang benda ni, dia ada masalah. Tak boleh bincang lain dah. Sebab dia tak faham hak Allah Ta'ala mutlak sebagai Tuhan. Kedua, dia kata, asas pertama kerosakan yang berlaku adalah pada hati manusia itu sendiri.
Kefasikan. Bila kata wa man yudhi ilal fasikin tadi, dia akan zahir pada kefasikan tu dalam hati dia. Sama ada kemunafikan yang tulit, macam kes tadi lah, yang first one yang kita sebut, bahawa orang-orang macam orientalis barat, kaji Islam, kaji Quran. Kalau tuan-tuan tengok, diorang buat kajian, diorang keluarkan apa? Mu'jam Mufahrras Lafal Hadis. Mu'jam berindeks bagi lafaz-lafaz hadis daripada Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah. Kalau tuan-tuan jumpa kalimah kataba, dalam hadis mana ada kataba? Yaktubu, dalam hadis mana ada yaktubu? Dia tulis macam tu sekali, nombor hadis dan sebagainya. So, jadi bila kita perhatikan, kesungguhan mereka kaji Islam sangat dahsyat. 9 jilid, buku tu 9 jilid. Dia kaji macam tu sekali tentang lafaz-lafaz hadis tu, semua dah ada. Tapi cerita kelakar ni, cerita kelakar dia. Bila kita faham kat situ, kita faham dia pada orang buat macam tu, tapi tak ada seorang pun dengan mereka ni, ataupun daripada 10 orang buat, 100 orang buat, mungkin seorang je dapat hidayah. Yang lain semua 9 semua kekal di atas kekufuran mereka sampai mati. Bahkan kekal mereka cuba merosakkan Islam sampai akhir hayat mereka. Sedangkan mereka kaji Quran, baca hadis, tapi tak dapat cahaya dalam jiwa mereka. Punca mereka munafik yang asal, tulen. Tapi satu kumpulan lagi kita kata yang mungkin terkena juga adalah orang yang ada sifat kemunafikan, ada kesombongan, penipuan dan sebagainya. Kemudian mereka tak nak baiki dengan cara balik kepada manhaj salaf. Yang mana kita kata cara penjelasan para sahabat Nabi SAW, tabi'in, tabi'in dan seterusnya, itulah jalan keselamatan kita. Sebab kita hanya akan jumpa jalan yang sebenar ikut apa yang mereka telah beriman. Macam Allah kata, fa in amanu bima amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman, seumpama kemana kamu beriman, maka mereka telah dapat petunjuk. Kalau mereka iman macam kamu, hai para sahabat, mereka beriman, mereka telah dapat petunjuk. Ini adalah di antara apa kita panggil pujian Allah Ta'ala kepada para sahabat. Dan jalan sebenar untuk kita memahami adalah jalan apa yang Nabi bukakan kepada mereka. Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang dia kata, tidak ada berhimpun umatku di atas kesalahan. Ditujukan maksud itu adalah kepada para sahabat dahulu sebelum orang yang lain. So basic ini kena faham betul-betul. Sebab tu kalau kita lihat kan, perbincangan tentang tajuk ni, memang kita kata punca dia adalah hati. Memang manusia boleh sesatkan Quran, tapi dengan kerana hati dia. Adakah hati dia munafik, ataupun ada kemunafikan tapi dia dalam keadaan kesombongan, kedegilan dan sebagainya. So jadi dia nak apa dia suka dalam Quran tadi, tak nak apa yang diterangkan oleh Nabi SAW. Nabi kata A, dia kata B. Kan? Itu kita kata kalau kita belajar kes anti hadis, kemudian anti hadis, yang pertama adalah Khawarij lah. Khawarij yang ada pertama. Kemudian masuklah Jahmiyah ke Syiah sebagainya. Datang lepas tu. First group adalah Khawarij, yang mereka menolak apa yang keputusan Nabi SAW. Keputusan Nabi itu adalah penjelasan bagi Al-Quran. Kalau Nabi jelaskan sesuatu, dia baca Quran juga, tapi dia kata Nabi kena ikut Quran. Dia kata, kalau Nabi tak ikut Quran, siapa nak ikut Quran? Dia lupa Nabi itu siapa. Ini lagakan dalil kan. Dia jumpa hadis Nabi, lagakan Quran. Ini benda-benda yang memang sikap yang dalaman lah. Mungkin bukan munafik asal, tapi confirm akan disesatkan oleh Al-Quran. Quran akan menjadi penyesatan bagi dia, bukan tambah hidayah. Sebab manusia takkan dapat hidayah kalau anda kata dalam keadaan jiwa mereka seperti itu. Okey, wallahu alam. Ada soalan? Ni bagi tepat soalan lama awal, tapi tak nak juga tanya. Tanya pakai pasal tajuk lah. Kalau tanya luar tajuk kan nak ajar macam mana, pelik juga. Tanya ikut dalam tajuk je. Siapa nak soalan-soal? Boleh. Baru ni ada seorang, saya tak kenal siapa. Dia pergi masuk dekat semua video ceramah saya. Dia pergi pastekan teori konspirasi punya idea. Lepas tu jahat dia tau. Dia ambil gambar janin macam gambar janin yang saya letak dekat saya punya Facebook punya ikon tu. Lepas tu dia letak kat situ. Lepas tu dia post. Dia apa ni dia suka. Post tentang tajuk dekat sinilah, dekat US jadi apa sebagainya. Saya delete lah. Ni orang yang nak cari populariti tanpa sebab. Menyampah buat dia. Malam-malam tekak. Kalau dia rasa nak dia pandai sangat buat groom, ajak saya insya-Allah. Kalau setakat buat macam ni mengarut je. Okey. Saya ada soalan. Tajuk kita hari ni. Ada soalan tak? Takkanlah 4 orang semuanya senyap je. Tak seorang pun tak ada kekeliruan. Okey, jelas. Jelas saya ketuk kelas lah. Ada soalan? Ada, tak ada? Saya bagi 2 minit.
2 minit tak ada jawapan, tak ada soalan, saya tutup kelas. Tak ada soalan, alhamdulillah. Ya. Yang lain pun tak ada kot. Tapi jelas kena faham Sebab tu kita kenapa bila kita belajar lupa sebenarnya, saya nak remind. Sebab kalau ada orang tu kata kan, okey, tu masalah dia. Okey, nanti tengok balik. Okey, ada orang tanya soalan dia bunyi sini. Kan dia baca Quran. Takkanlah boleh sesat. Saya sebut kan, saya kata kalau kita tengok dalam Quran, surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat yang ke 99. 98, 99. 98. Saya paste sekarang. Okey. Nak fahamkan bila kita baca Quran, sangat kena berhati-hati. Terutama jika kita tidak mempunyai niat yang baik. Hati kita masih lagi rosak. Allah Ta'ala nyatakan surah An-Nahl 98, Allah nyatakan fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bila kamu nak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan dengan Allah dari syaitan yang direjam. Maksud dia bila kita baca Al-Quran, syaitan lari ke datang? Ini soalan. Syaitan lari datang. Bila kita nak baca Quran ni, syaitan lari ke datang? So Allah Ta'ala perintahkan kita isti'adzah, minta perlindungan. Syaitan lari ke datang? Faham tak? Not sempoi, kumbang, apa benda ni? Dia kata contoh ayat-ayat mutasyabihat. Salah ertikan banyak. Antaranya kalau contoh macam ayat tu bukan mutasyabihat. Dia mutasyabihat ni pada orang yang tak faham bahasa Arab. Orang Arab tak pernah pun ada kesangsian. Contoh saya beritahu. Contoh dia macam ni. Macam ada orang kata mutasyabihat, tapi orang Arab tak pernah persoal. Balik pada asal, sebenarnya mutasyabihat ni hanya berlaku kepada orang-orang hati bengkok. Orang hati tak bengkok, dia tak nampak apa benda. Sebagai contoh, okay. Saya pernah jumpa dengan orang, dia persoal. Saya tengah bagi hujah pada dia, ayat Quran ni. Lepas tu dia kata, kenapa Allah Ta'ala kata kami, nahnu, kami. Sedangkan Allah Ta'ala tu satu. Allah tu satu, dia kata. Kenapa Allah Ta'ala kata kami? Ni contoh saya bagi. Okay. Dia cakap macam tu pada saya. Saya jawab. Saya kata, orang Arab tak sibuk. Yang abang sibuk buat apa? Orang Arab tak sibuk. Abang sibuk buat apa? Abu Jahal, Abu Lahab, yang apa kita kata yang suka untuk apa As bin Wa'il ke, Al-Walid bin Mughirah ke, mereka ni kan nak batalkan hujah Nabi. Kalau ayat tu sama-sama keliru, bila Allah kata inna nahnu tu kan, inna nahnu ni, kalau benda itu kelirukan diorang, sebab Nabi ajak mereka sembah Tuhan hanya satu. Macam ayat surah Sad ayat ke-5 kan. Allah katakan aja'alal alihata ilahan wahida. Adakah dia Muhammad ni nak jadikan Tuhan-Tuhan banyak, Tuhan satu je. Aja'alal alihata. Okey. Surah Sad ayat yang ke-5. Okay, ni contoh saya bagi. Okey. Ayat ni dengan jelas kan. Kalau kita baca beberapa ayat sebelum dia, Allah Ta'ala menjadikan nahnu. Macam tu ya. Kam ahlakna min qaryatin kan. Ni macam ni. Ayat yang ke surah Sad ayat yang ke-5. Okey, kita ada ayat ke-5. Sedangkan ayat ke-3 saya paste sekejap. Okey, contoh. Abang Syafi'i kejap. Nanti kita ni balik. Ada orang tanya soalan. Okey. Apa sebenarnya tajuk ni? Okey. Dia dalam tajuk ayat ke-5 tu, orang musyrikin kata, aja'alal alihata ilahan wahida. Adakah dia Muhammad jadikan Tuhan-Tuhan banyak, Tuhan yang satu? Inna hadza lasyai'un ujab. Ini perkara ajaib. Ini perkara ajaib. Ada kata ajaib Sedangkan ayat bawah, ayat 3 sebelum tu kata apa? Wa kam ahlakna. Ni saya nak fahamkan. Kam ahlakna min qablihim min qarnin
fanadau wala tahina manas. Betapa banyak telah kami musnahkan sebelum daripada mereka, daripada generasi-generasi, lalu mereka menyeru, sedangkan telah lepas detik keselamatan. Detik keselamatan dah lepas dah. Detik minta pertolongan dah lepas. Tapi mereka duk merayu. Tapi tengok, kat sini kan ada ahlakna. Kam ahlakna. Betapa kami telah musnahkan. Sedangkan dari ayat kelima tu, diorang kata, adakah dia Muhammad dijadikan Tuhan-Tuhan yang banyak tu satu? So, kalau macam tadi ditanya saya, dia kata apa? Allah Ta'ala kata kami. Tapi dia hanya satu. Soalan kenapa? Ini kadang-kadang orang kita kata mutasyabihat. Ayat tu tak mutasyabihat pun sebenarnya. Ayat tu muhkam. Sebab apa? Sebab orang Arab tak pernah faham bila Nabi kata, Allah Ta'ala kata nahnu. Diorang tak kata pun maksud dia banyak. Bagi diorang tahu plural tu ada plural of numbers, plural of respect. Ada plural nombor, memang bilangan. Plural atau kata jumlah bilangan. Kami, jadi banyak. Tapi ada kalimah kami ni untuk majesty, kebesaran, keagungan, kemuliaan. Iaitu raja cakap kami, macam tu. So, jadi kalau kita perhatikan, pada orang Arab tak ada kekeliruan. Yang timbul kekeliruan ni pada orang berikutnya. Faham tak? So kalau nak sebut mutasyabihat ni, kalau macam contoh nahnu tadi kan lah, bagi orang yang masuk ilmu kalam, dia kan katalah benda tu mutasyabihat. Tapi pada orang Arab zaman Nabi, tak pernah ada kekeliruan pun. Tak pernah ada kekeliruan pun. Itu contoh lah, nak bagi fahamkan contoh. Okey. Jadi maksudnya kalau anda kata orang tu terlibat dengan kalam, kan, bila dia masuk dengan kalam. Sebab Nabi kata, bila kamu lihat orang yang mengikuti akan perkara-perkara ayat mutasyabihat, mereka lah orangnya, Nabi kata. Itu sebab kenapa kita kena balik kepada asas. Sebab orang yang datang dengan fahaman-fahaman contoh ilmu kalam dan sebagainya, hujung dia jadi batiniah, hujung dia jadi tinggal solat, hujung dia jadi macam-macam. Sebab tu kita kata keselamatan berlaku pada ikut salaf. Sebab tu tak perlu pening kepala pun. Okey, tadi ulang balik pada soalan saya. Ayat 18 tadi, surah An-Nahlu. Allah kata, fa idza qara'tal Qur'ana, bila kamu bacakan Quran, nak baca Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, berlindung dengan Allah dari syaitan dirjam. Maksud dia, ketika kita nak baca Quran, syaitan bukan lari tapi syaitan datang. Syaitan bukan lari tapi syaitan apa? Datang. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita apa? Suruh kita balik kepada minta perlindungan Allah Ta'ala. Jangan sampai dirosakkan kefahaman kita. Sebab tu jangan sangka bahawa anda baca Quran, belajar Quran, syaitan tak datang kacau. Memang syaitan datang kacau. Sebab tu disuruh kita sebelum baca Quran, minta perlindungan Allah dari syaitan dirjam. Kenapa ada aliran ambil surah Ali Imran ayat 3, ayat 99 sebagai dalil menganggap orang syahid tidak mati? Kita tak menganggap. Memang betul pun. Allah Ta'ala kata tak mati, tak matilah. Dia tengok, kat sini masalah dia. Orang-orang yang mati syahid tu Allah Ta'ala kata tak mati. Tapi tak mati mana? Ahya inda rabbihim, hidup di sisi Tuhan mereka. Bukan hidup di dunia ini. Di dunia ini mereka tak hidup. Sebab tu dalam hadis Nabi, diorang minta nak kembali ke dunia. Faham tak? Dia memang, kita tak kata mati, Allah Ta'ala kata tak mati. Hatta dalam surah Al-Baqarah pun. Bal ahya inda rabbihim. Bahkan mereka hidup. Tapi kamu tak sedar. Ini Nabi, ini Al-Quran yang beritahu pada kita. Ayat 153 kan? 153 Al-Baqarah kan? Sekejap, saya paste macam yang tak kata dari ayat surah Al-Baqarah ayat 154 dengan jelas Allah Ta'ala katakan bal ahya, bahkan mereka hiduplah. Tapi hidup mereka tu bukan maksud dia ada manfaat untuk kita. Faham tak? Ini kena jaga sikit. Bila Allah Ta'ala kata mereka hidup, di sisi Allah Ta'ala bal ahya, kan memang hidup. Walakin la tashur, tapi kamu tak sedar. Benda tu Allah Ta'ala yang cerita pada kita. Dekat sini kita pegang pada manhaj salaf. Faham kalimah, tak tahu cara. You know the word, you don't know how. You know the word, you don't know how. Itu je tajuk dia. Macam mana nak tahu? Nak tunggu mati kita lah. When kita mati, kita tahu yang maksud dia apa. Faham tak? Memang dalam ayat tersebut memang kata mereka di sisi Tuhan mereka. Bahkan dalam surah apa, dalam ayat apa, 169 tu, yurzakun. Mereka diberikan rezeki. Memang sebut Allah Ta'ala kata, wa tasabana likutilu fi sabilillah amwat bal ahya ni rabbim yurzakun, diberi rezeki. Bahkan bergembira.
Mereka tengah bergembira dengan apa yang mereka dapat. So, benda tu tak benar salah. Ni kena faham. Ayat ni bukan mutasyabihat tau. Ayat ni muhkam. Bertawasul tu masalah lain. Sebab tu masalah dia. Bila Nabi kata, Allah Ta'ala kata hidup, bukan kata maksud dia suruh minta pada diorang pertolongan. Ini masalah yang satu lagi. Yang ustaz gila tu, yang kata tawasul wali tu kan, itu gila nama dia. Memang diorang di Hadramaut. Saya rasa kalau abang boleh check kan, kawan-kawan kita yang nak tengok, di Yayasan Taklim tu kita ada buat satu video. Saya sekali penjelasan tentang apa Sufi Hadramaut. Ustaz Syed Azwan, daripada Kemaman sekali. Tajuk dia berkenaan dengan kesesatan Sufi yang sembah kubur, seriously. Yang sembah kubur. Orang kita kat Malaysia duk kita Yahanana dengan orang kat sana cuma tenisan. Tapi itu masalah lain. Tajuk masalah hidup tadi bukan untuk kita minta lah macam Nabi kata. Macam contoh. Okay, logik akal. Okay, kita ada malaikat kiri kanan dengar. Kita ada malaikat kiri kanan. Okay, yang pagi subuh turun yang siang, naik yang malam. Asar nanti bila asar pula naik yang siang, turun yang malam. Silih berganti, dah dua malaikat naik turun salin amal kita. Okay, terima okay. Kenapa geng-geng yang nak tawasul ni tak toleh kanan kiri je kata, bang nanti bawa amal saya kepada Allah Ta'ala, tolong bagi tahu saya nak benda sekian-sekian. Petang kang, bang nanti naik atas kan, bagi tahu amal saya sekian-sekian. Nampak tak, faham tak? Dia toleh kiri kanan kan cukup dah. Malaikat ni tak mati, bahkan every day and night turun naik tau, bawa amal kita kepada Allah Ta'ala, adu kepada Allah Ta'ala perangai kita. So, kenapa tak toleh kanan dan panggil je? Bang, nanti tolong. Macam tu. Kata sebut macam ni, kamu kata sebut lawak pula. Tapi benda tu dengan jelas, malaikat tu ada. Kenapa sebut yang dah mati? Yang ini hidup. Turun naik, bawa amal kita tiap-tiap hari. Kenapa tak toleh kiri kanan? Toleh kanan, bang. Wahai malaikat yang menyalingkan amalku, buatlah. Nak dekat sini masalah lain sebab mereka ni punya amalan yang panggil orang mati ni adalah keberhalaan dipanggil. It's actually sama macam orang Hindu atau orang Buddha, orang Confucius. Kalau Cina, kita jumpa orang Cina, tanya dengan dia Tuhan banyak. Tuhan banyak. Kiri kanan, Tuhan banyak. Bila tanya Tuhan banyak, dia kata apa tahu? Dia kata bukan Tuhan. Itu atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan. Itu atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan. Okay? Mereka baik dengan Tuhan. Mereka baik dengan Tuhan. Kami minta pada mereka bagi tahu pada Tuhan. Dia fikir balik, apa beza dia dengan orang pergi kubur wali? Cuma mungkin kawal wali tadi tak ada gambar, tak ada patung dia. Tapi kalau kita pergi macam Munzir Al-Musawwar dekat Indonesia, ada gambar dia. Ada sekali kat kubur dia ada gambar besar. So apa benda beza dia dengan orang pergi dekat Topekong tu kan, pergi kat Tokong tu, latok tolong bagi saya sekian. Apa beza dengan orang tadi? Serius tak ada beza. Sebab tu kenapa benda ni kalau kita bawa ayat Maidah pun tak pernah benda tu menjadi amalan. Imam Syafi'i tak ajar. Imam Syafi'i kita poin letakkan imam-imam besar. Kalau nak dengar cerita pelik daripada orang, dengar orang benda pelik-pelik daripada orang perseorangan, kita jumpa. Kita bila nak beramal ni kita ambil majoriti para sahabat, majoriti para tabi'in. Ambil macam tu. Kalau dalam gila-gila tu adalah seorang dua gila. Macam Arab Badui kencing dalam masjid tu, awak nak jadikan dia contoh awak ke? Itu salaf juga tu. Saya nak kencing dalam masjid, ikut salaf. Sebab apa? Ada salaf kencing dalam masjid. Macam mana kita fikir? Sebab orang tu betul hidup zaman Nabi. Pernah duduk dengan Nabi, hatta Zulkhuwaisirah yang persoalkan Nabi bagi harta perang Hunain. Tidak adil. Tidak adil dia kata. Hei Muhammad, laku adil lah. Awak kata dia salaf ke? Awak kata ini pun salaf juga. Jaga-jaga sikit. Sebab amalan kita ni perlu pada yang sahih. Hadis-hadis yang tak sahih, asar-asar yang mustabah, yang tak diketahui datang mana, dia tak disepakati, bahkan tak ada amal dibina oleh imam-imam mazhab yang besar. Abu Hanifah tak ajar, Syafi'i tak ajar, Malik tak ajar, Ahmad tak ajar. Kan ulama hadis lepas tu pun tak ajar. Jadi tak macam kita nak ambil. Sebab tu bila saya katakan, bila orang ni yang suka ambil tafsiran kan, cuba bina di atas kekalutan satu pendapat berlainan dengan yang seluruhnya,
Dia buat ambil satu ni, kata kalau satu ni boleh, apa lain tak boleh. Kalau nak fikir macam tu, semua benda ada pendapat. Semua benda ada pendapat yang janggal. Itu kan cara dia. Cara kita beramal sebenarnya adalah kita beramal dengan majoriti para sahabat punya amal. Bukan ambil seorang dua. Dengan cerita orang ni. Bahkan tak cek sahih pun tidak pun. Tak cek sahih tidak. Sebab tu kalau kata salaf, jaga-jaga sikit. So kita nak tahu dalam konteks masalah ni, Allah Ta'ala sebutkan salaf yang jadi ikutan kita, as-sabiqun al-awwalun, yang awal-awal mula-mula masuk Islam. Minal muhajirin ansar, kan muhajirin ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan, siapa ikut mereka dengan baik. Wala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha terhadap mereka, mereka redha terhadap Allah Ta'ala. Itu kumpulan pertama yang kita kena jaga. Bukan masalah asal nama orang tu pernah hidup situ je kita ambil. Jaga sikit. Names can be petik. Soalan majoriti buat apa? Sebab tu kita tengok Islam ni pada majoriti para sahabat, majoriti para tabi'in yang ikut jalan mereka. Sebab tu walladzina taba'uhum bi ihsan, siapa ikut para sahabat yang awal, muhajirin ansar yang awal dengan baik. Kita bukan main ikut petik jari je. So jaga sikit. Macam tadi apa, hidup dalam apa? Dalam alam ni. Apa tadi? Dalam dimensi lain pun jangan bincang. Okey, jangan bincang. Masalah dimensi lain pun tak betul sebut yang tu. Pasal mereka ni, Allah kata kita hidup-hidup. Macam mana kita tahu? Tak ditambah pada permintaan pada tajuk tadi untuk minta hajat. Contoh macam Nabi SAW kata, bila seorang tu kan beri salam pada kubur orang yang dikenal di dunia dahulu, Allah Ta'ala kembalikan roh orang tersebut untuk dijawab salam. Nabi kata jawab salam sahaja. Nabi tak kata boleh simbang. Kan masuk kubur, masuk tu betul, beri salam, bah, mak kahwin lain dah bah. Adik pun tak ada lagi, abah sekian-sekian, abah makcik ni sekian-sekian, abah tak ada. Tak boleh aduan macam tu. Bahkan hadis Nabi SAW menyatakan berkenaan dengan bila roh seorang tu mati, kalau dia berjiran, ada jiran yang dekat, jiran dia yang mati awal akan tanya pada dia, bini aku macam mana, anak aku macam mana, bila dia mati. Menunjukkan bahawa tak ada siapa dapat khabar tentang apa jadi pada keluarga dia. Jadi basic itu kena faham. Yang sahih yang datang, yang tak sahih jangan pakai. Yang dibina di atasnya amalan. Tu jaga-jaga sikit. Bila dia kata kalimah tu, kita faham kalimah, tak tahu cara. You know the word, you don't know how. Itu cara kita beriman ikut manhaj salaf. Kita tahu kalimah tu maksud apa. Tapi kita nak banding dengan Allah Ta'ala punya sebutan, kita tak tahu macam mana. Dan kita tak tahu, wallahualam lah. Hidup, ya hidup. Siapa kata hidup? Allah Ta'ala kata hidup. Macam mana hidup? Entah. Macam mana hidup kita? Entah, tak tahu. Allah hidup, hidup. Allah Ta'ala kata hidup. Takkan kita dustakan Allah Ta'ala. Sebab tu perbezaan cara manhaj salaf ni, dia simple dan mudah. Kita terima apa Allah Ta'ala firmankan. Macam tadi kes penyesatan, Allah Ta'ala kata dia sesatkan, kita terima. Tak perlu kita kata macam tak adil lah macam tu. Tak, Allah Ta'ala maha adil. Kalau kita dah terima Allah Ta'ala boleh buat macam tu, dan kita ada masalah. Faham tak? Okay, baik. Wallahu a'lam. Nanti sambung balik kemudian. Dah 1 jam 19 minit. Okay, 1 jam 20 minit kita bincang hari ni. InsyaAllah kita sambung kemudian pada minggu yang akan datang. Kalau masih lagi PKP, maka kita akan bersiaran macam ni juga. Dan tajuk, biasalah kita akan ambil tajuk last minute. Esok lusa macam tu kan. Bila macam semalam baru Abu Talha tanya saya. Saya pun tak ingat kadang-kadang. Okay. Ya, tahu kalimah hidup tapi tak tahu cara hidup. Betul. Tahu kalimah hidup, tak tahu cara macam mana. Yurzakun, yes. Bahkan kalau diberi rezeki, bahkan hadis Nabi kata makan, ya makan. Macam mana? Kita pening kepala balik kan. Kalau kita hidup dekat dunia ni, makan perlu pergi jamban. Orang mati syahid tak macam tu. Okay? Betul. Berhenti di mana dalil berhenti. Ya, benar. Kita stop kat situ. Sebab tu bila kita kata orang tu cuba nak mutasyabihat atau muhkam tadi, dia akan gagal. Sebenarnya balik pada asal, yang mana mutasyabihat bawa pada muhkam, jadi muhkam balik. Cuma orang-orang yang hati dia bengkok, dia tak nak bawa cara yang sama. Berakhir dengan dia mendustakan mungkin, atau dia cuba nak nafikan mungkin, atau dia cuba cari alasan lain mungkin. Dia tak nak terima macam yang Allah Ta'ala firmankan. Itu jaga-jaga. Sebab tu macam saya sebut tadi, bila kita baca Quran, jaga-jaga. Syaitan datang bukan lari. Sebab tu bahaya dalam masalah ni sangat besar. Antara pertama, jaga hati kita. Sebab hati kita lah punca utama untuk berlaku penyesatan ataupun tidak kepada diri kita. Okay? Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.